Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua boleh dengar ke suara saya? InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi tazkirah apa nama tu, Instagram live ni. First time saya buat ni. Jadi saya tak pasti saudara semua boleh mengikuti dan mendengar suara saya dengan jelas ataupun tidak sebelum kita memulakan sesi kita pada malam ini. Minta kalau ada yang komen boleh dengar ataupun kita boleh teruskan dan saya akan mulakan. Dengar boleh insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nassarahu ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita mulakan sesi perkongsian ilmu pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Yang saya muliakan sinang pendengar dan saya kasihi juga saudara Syazwan, saudara Faris selaku moderator dan pimpinan Mahallah Zubir, Representative Council, dan juga komiti BETSA yang menjadi penganjur kepada perkongsian kita pada malam ini. Alhamdulillah, pertamanya malah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi puji dan syukur kita ke hadrat Allah SWT atas limpah kurnia kita diberikan keizinan untuk terus berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Pada tahun ini saya mengambil kesempatan sebelum kita pergi lebih jauh untuk mengucapkan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim kepada ikhwah dan akhwat, kepada semua pelajar-pelajar yang mengikuti sesi live kita pada malam ini. Alhamdulillah, kita telah berada di malam yang hari yang ke-17 Ramadan. Kita menyambut pada hari ini Nuzulul Quran yang merupakan peristiwa utama yang berlaku di dalam bulan Ramadan sebagaimana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang merupakan buah tangan yang ditinggalkan kepada kita oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping sunnahnya yang menjadi pelengkap kepada wahyu ilahi yang ada di dalam Al-Quran yang kita pegang, kita baca dan kita cuba untuk mengamalkan dan melaksanakan dalam kehidupan kita, insya-Allah.
Jadi bersempena dengan Nuzul Al-Quran ini, saya kira adalah merupakan program yang dirancang oleh Mahallah Zubair untuk kita sama-sama mengambil kesempatan dalam tempoh yang tidak panjang. Saya fikir dalam lebih kurang jangka masa 45 minit ke 1 jam. Kali pertama saya buat live, dan rasa macam kekok sebab cakap seorang-seorang kan. Selalu kalau meeting online kita dalam Google Meet ataupun Zoom meeting, kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi. Cuma dalam live Instagram live ini nampaknya saya boleh berkomunikasi melalui mesej yang tuan-tuan sampaikan. Betul ya? Baik. Tajuk yang diminta untuk saya membincangkan pada malam ini, satu persoalan, are we muttaqin enough? Okay, so we have to answer this question. Okay, so kita ada dua option untuk menjawab soalan ini, sama ada whether in affirmative or in denial. We need to confirm or we need to deny. Kalau dalam exam, normally kalau kita ada soalan berkaitan dengan hal, misalnya hal itu dalam bahasa Arab bermaksud adakah. Ini pun tajuknya adakah. Adakah kita ini benar-benar telah menjadi orang yang bertakwa? Itu soalannya yang diberikan kepada kita. Jadi dia untuk dapat markah, student kena jawab dulu yes, na'am, amla. Sama ada na'am, sama ada ya ataupun tidak. Baik, if you were to answer this kind of question, what would be your response? Apa yang kita nak jawab kalau kita ditanya dengan soalan yang sebegini dan we have to answer? Kalau dalam courtroom, when the lawyer asks the question, the answer would be either yes or not. There is no third option. You kena jawab ya ataupun tidak. In this case, it is a bit difficult for us to say yes or even to say no. We are really in dilemma untuk nak menjawab. Kalau soalan itu bertanya tentang misalnya, are we rich enough? Are we rich enough? Then it would be a bit easier for us to answer and respond. Why? Because the numbers can show whether you are categorized as a millionaire or billionaire, because it is countable. Okay, it is countable. It is measurable. Kita boleh measure the wealth and the richness of someone. Kalau someone who have reached the threshold of 1 million in his account, then he is considered as rich, then yes, he is rich enough. Okay, that would be a little bit easier to answer. Tapi in the case of muttaqin is some traits, some intangible state of affairs, intangible state of affairs. Something yang kita boleh nampak, it is unseen in its content, in its substance. Takwa ni benda yang kita tak nampak dari sudut kontennya, fizikalnya itu besarnya macam mana, bentuknya macam mana, bulat ke, bujur ke dia. Takwa itu benda yang invisible, intangible. Betul kan? But the effect of taqwa is something that is tangible, something that can be seen. Taqwa itu sesuatu yang zatnya, rohnya tidak dapat dilihat dalam bentuk yang terpancar ataupun bentuk yang seperti berbekas, tetapi kesannya itu boleh dilihat dalam perilaku seseorang individu.
In our case, kalau kita jawab, if our response to this question is in affirmative, maksudnya kita akan mengatakan yes, we are muttaqin enough. Okay? If our response is in affirmative, maksudnya kita mengatakan yes, betul, saya muttaqin dah, saya ni dah cukup muttaqin, then khalas. Khalas mean end of story, close file. We don't need to discuss and even talk about this anymore, because we are already reaching that level, muttaqin. So why should we talk on muttaqin anymore? Or even we don't need to fast tomorrow, because fasting is meant to instill and to produce a God-fearing individual. Jadi, kalaulah puasa yang kita laksanakan pada ketika ini di bulan Ramadan Al-Mubarak ini tujuannya adalah untuk melahirkan individu yang bertakwa, dan kita merasakan kita sudah benar-benar bertakwa, maka apa perlu lagi untuk sekiranya kita mahu memilih jawapan yang kedua, kita memilih untuk menjawab no, we are not muttaqin enough, we still long way to go, we still need to struggle ourselves to put ourselves in that position. If our answer is in denial, then we are actually in a big trouble. Why I said it is in a big trouble? Because for the past 40 plus years, for example, in my case, 40 plus years, I have been in Ramadan, I have been fasting, I have been performing all the religious duties, I have been trained to be a good Muslim, to be a good mu'min, but yet we still say that we did not reach the level of a true muttaqin, that we are really in trouble. Am I right? The question is in the quality of our ibadah, our rituals, our prayers that we have been performing thus far. Because it failed to achieve the objectives of what the religious had set for all these commandments and all these religious duties. Kalau kita menjawab no, sebab kalau kita kata no, oh saya belum lagi sampai, maksudnya kualiti ibadah kita selama ini masih lagi rendah, masih tidak berkualiti, sehingga kan dah 40 tahun lebih macam saya, saudara mungkin baru 20-an, awal 20-an baru lagi, tapi kita ada satu persamaan. Persamaannya ialah kerana for the first time in our life, in my life and also in your life, we experience this lockdown fasting at home. Everything is home based. We pray Tarawih at home with our family. Even all the foods that we prepare, we cook at home. It is homemade dishes that I think perhaps we will never ever have the same experience again in the future, insyaAllah. Mungkin Ramadan kali ini very very special because we can focus, and I can see that because of this mihnah, ujian Allah SWT juga, we had this opportunity to meet up virtually in this occasion. Alhamdulillah, masya-Allah. Tabarakallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Alhamdulillah. Brothers and sisters, susah juga kalau nak jawab yes and no ni sebenarnya kan. Dia apa nama tu? Dalam training sebagai peguam, lawyers, maksud dalam mahkamah, bertanya kepada pihak-pihak yang bertikai ini, biasanya mereka ya silakan yang baru nak masuk live,
boleh silakan. Saya dah mula pun sebenarnya, saudara Faris ya. Okay, the main issue here is how do we measure a muttaqi? Does the traits of a pious person can be measurable, and whether there are any benchmarks that would help us to really understand what are the criteria, what are the characteristics of being a pious and someone who is close to Allah subhanahu wa ta'ala, someone who have the values of God fearing Allah subhanahu wa ta'ala. So that is the question that we're going to answer in this. Okay. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Minta maaf ni lewat sikit. Okay, never mind. Sebab tadi saya tekan live di IG Beksan sendiri. So saya terlupa nak masuk dalam live Mahala Zubair. Oh, sorry. Okay. Never mind. It's okay. Brother Faris ya? Ya. Faris, okay. So Faris, should I continue ke ataupun you want to restart the session? Mungkin kita patut mulakan balik Doktor. Boleh, no problem. Okay. By all Allahu Akbar. Okay. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setinggi-tinggi penghargaan dan kesyukuran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu di Instagram secara langsung untuk kita membicarakan satu tajuk yang bagi saya amat besar, iaitu Arwi Muttaqin Enough, yang saya rasa insya-Allah pada akhir perbincangan ini nanti ia akan memberikan suatu impak yang besar dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya Faris Mukhlis selaku host anda untuk live talk kita pada malam ini, dan insyaAllah bersama kita pada malam ini yang berbahagia Associate Professor Dr. Ghazali Jaafar. Beliau merupakan seorang pensyarah ICOL Ahmad Ibrahim Kuliah of Law di Department Islamic Law. Jadi Doktor, apa khabar Doktor? Baik, Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Jadi Doktor, macam mana Ramadan Doktor sepanjang PKPB ni? Baik. Alhamdulillah, Ramadan kali ini macam saya ada sebut tadi, suatu yang sangat unik, sangat baru, pengalaman yang tidak pernah. Ramadan seperti biasa, tetapi suasana Ramadan kali ini memang luar biasa lah, luar daripada kebiasaan. Luar biasa. Ada jadi banyak kebaikannya lah. Jadi kalau kita fikir-fikirkan balik, mungkin kita akan rasa Ramadan tahun ni tak sebegitu meriah seperti Ramadan sebelumnya. Betul Ustaz? Sebab biasa Ramadan sebelum ni kita lepas sahur kita akan berjemaah di masjid, solat subuh berjemaah. Lepas tu di siang, di pagi ataupun di petangnya kita akan bertadarus di masjid, dan pada malamnya kita akan berbuka puasa sekali di masjid, solat isyak, solat maghrib, solat isyak, dan seterusnya kita akan menunaikan solat tarawih secara berjemaah. Tapi namun Ramadan pada tahun ni sedikit kata kita hanya beribadah secara berkeluarga di rumah sahaja. Ya, suasananya berbeza, meriahnya tetap sama pada saya. Oh, meriahnya tetap sama? Meriah tetap sama. Dia bergantung kepada macam mana cara kita menyambut kehadiran tetamu. Tetamu ni kita sambut, sama ada Ramadan sebelum ni pun kita sambut dengan persediaan yang terbaik untuk kita mengalu-alukan kehadiran Ramadan itu, kerana dia akan pergi tak lama lagi. Jadi kita sambutlah dengan sebaik-baiknya, dan suasana tu meriah dengan caranya tersendiri kali ini. Jadi kita pun sekarang ni tengah menuju dalam 13 hari terakhir Ramadan ya Ustaz? Ya, betul. Okay. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita beralih ke agenda kita.
Jadi Ustaz, bagaimanakah kita nak membezakan penggunaan istilah Muslim iaitu orang Islam, mukmin dan muttaqin? Baik. Soalan ni, kena jawablah soalan ni ya. Nak jawab soalan Ustaz. Baik. Jawab soalan tak ada markah nanti ya. Baik, terima kasih saudara Faris, saudara yang Sama-sama. lain yang sama-sama berada bersama-sama dengan kita pada malam ini. Saya mohon maaf kerana saya telah memulakan awal introduction saya tadi untuk menjawab persoalan yang telah dikemukakan, kerana dalam soalan yang besar yang saudara Faris sebut itu, memang tajuk ini memang tajuk yang sangat besar dan sukar kita nak jawab. Tadi saya pun nak beri clue sikit. Kita tak boleh jawab sama ada yes or not. Kita tidak ada satu keadaan yang kita boleh nak yakinkan bahawa kita ni adakah telah muttaqin dengan erti kata yang sebenarnya. Okey. Jadi sebelum daripada itu, kerana untuk kita nak sampai kepada persoalan besar kita yang menjadi tajuk utama pada malam ini, kita bermula dengan sedikit yang awal di peringkat awalannya, di peringkat preliminary-nya adakah ada perbezaan bagaimana nak membezakan istilah antara Muslim ataupun Islam dan juga mukmin dan juga muttaqin. Betul lah itu soalannya ya? Muttaqin. Ada berapa soalan semua? Ada berapa soalan semua ni Faris? InsyaAllah pada malam ni kita akan ada 5 soalan. Dan mungkin ada rakan-rakan yang join kita punya IG Live, mungkin ada soalan yang nak diberikan kepada Ustaz. Okay. Mungkin baik. Untuk soalan yang pertama ni saya pergi kepada persoalan yang diberikan. Adakah ada perbezaan antara tiga ini? Sebenarnya dari sudut perkataan atau istilah yang digunakan, muslimin ataupun mukminin dan muttaqin ini, ketiga-tiganya adalah merupakan istilah yang digunakan di dalam Al-Quran. Kita selalu jumpa perkataan-perkataan yang disebutkan tadi. Adakah ia memberikan konotasi yang berbeza ataupun sebenarnya sama? Okay. Muslim ataupun Islam itu adalah merupakan agama. Inna dina indallahil Islam. Mereka ataupun orang-orang yang berpegang kepada akidah yang dibawa oleh junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah merupakan seorang yang dipanggil Muslim ni, orang yang menyerahkan dirinya dengan ketundukan. Dia menerima Islam itu. Dan perkataan Muslim ini disebut di dalam Al-Quran dengan satu bentuk perakuan oleh Nabi SAW sendiri. Misalnya dalam Al-Quran, Nabi ada menyebutkan perkataan innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldata alladhi harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku ini, Nabi kata, dihantar oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, kepada negara ini, Tuhan ataupun bumi ini, tanah ini. Dan aku diarahkan, diminta untuk menjadi orang Islam, muslimin. Allah. Okay, kerana menerima dengan ketundukan. Menerima dengan ketundukan. Al-istislam wal-inqiyad. Itu maksud Islam, orang yang menerima dengan ketundukan. Dan iman ini adalah rentetan daripada keislaman apabila seseorang itu menerima tentang tauhid dan mengucap 2 kalimah syahadah yang merupakan asas, kan? Rukun Islam yang merupakan asasnya antaranya ialah syahadatain, qaulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dengan perakuan syahadah tadi akan menjadikan seorang itu muslim. Dia menerima Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, tidak ada Tuhan lain yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul suruhan Allah, pesuruh Allah. Baik. Dia bermula dengan Islam. Seorang itu dia mesti menerima Islam itu dan menjadi muslim terlebih dahulu. Kemudian barulah di situ dia akan menunjukkan dan membuktikan dia benar-benar tunduk dan patuh, kerana iman ataupun keimanan itu adalah bermaksud sesuatu iqrar fil qalbi wa tasdiqun fil lisan wa amalun bil jawarih.
Bil dia jawarih. bil jawarih. Dia kena membuktikan keislamannya itu dengan dia menerima hakikat kebenaran Islam itu di dalam hatinya, itu yang dipanggil iman itu. Dan dia mesti menyatakan dengan jelas, dengan penuh Lidahnya. keyakinan di lidahnya, lisannya, bahawa dia mengucapkan kalimat syahadah dan menerima segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama dia mesti walk the talk. Walk the talk maksudnya dia kena buktikan lah. Kalau dia kata sembahyang itu wajib, baca Quran, dalam Quran kata kutiba alaikumusiyam, puasa itu diwajibkan ke atas kamu sebagaimana orang-orang yang terdahulu, maka dia kena berpuasa lah. Dia kena membuktikan keimanan dan perakuan di dalam hati dan lisannya itu, dan diikuti dengan pembuktian secara tindakan, perbuatan. Dan itulah yang menjadikan dia seorang yang beriman. Jadi ciri-ciri seseorang yang beriman itu kita boleh lihat, ianya dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak tengok di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan sehinggalah ke akhir ayat dalam di awal surah Al-Mu'minun itu menjelaskan tentang dan kita boleh juga lihat rukun iman itu yang ada, kita baca amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Dan juga yang terakhirnya wal qadri khairihi wa syarrihi, dan qada dan qadar itu baik dan buruknya kita terima. 6 rukun iman itu menjadikan seorang itu seorang yang mukmin dan muslim. Mukmin dan muslim. Dan takwa ini, seorang yang muttaqin ini, dia bukanlah suatu yang akan datang secara automatik. Seorang yang muslim dan mukmin itu ada banyak level-levelnya. Ada level ya Ustaz? Ya, ada levelnya. Yang kita tahu al-muttaqin itulah level yang paling tinggi kan. Al-muttaqin itu adalah level yang paling tinggi. Sebab itu tajuk kita pun meletakkan al-muttaqin itu sebagai kita punya fundamental, tajuk. Kita punya premis kita ialah muttaqin. Kita tak letak kat situ mukhlisin, kita tak letak muhsinin, tetapi kita letakkan muttaqin kerana kita tahu Allah SWT menyebutkan dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran mereka-mereka yang digelar muttaqin ini siapa, apa ciri-cirinya. Nanti kita mungkin boleh masuk kepada perbincangan secara khusus. Tapi itulah yang kita boleh lihat, muttaqin ini sering dikaitkan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, dan dia akan menuju kepada satu tahap tertinggi sekiranya dia berusaha, kerana tidak ada garanti. Because there is no guarantee. Because we were born Muslim and we inherit Islam from our forefather, from our family. And slowly we begin to catch up and learn about Islam, and then to build up our own conviction. Sebelum ni kita diajar di sekolah, kita faham tak faham kan? Tetapi akhirnya kita sampai kepada satu tahap kita memahami, kita telah diberikan umur dan akal baligh dan akal ar-rushd untuk memahami dan membuat penafsiran dan juga membuat analisa dan memahami tentang apa yang dimaksudkan dengan iman dan Islam itu. Dan kita akan sampai kepada tahap tertinggi al-muttaqin yang disebutkan di dalam surah Al-Hujurat misalnya, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi dia tidak ada garanti lah. There is no guarantee that someone who was born in Islamic faith by default that he will be guaranteed to become a pious person or a muttaqin. Muttaqin ini something that we need to work on. Kita kena acquire. We have to acquire, we have to put effort to strive to become a true muttaqin. Jadi ada ulama yang mengklasifikasikan muslim, kemudian mukmin, kategori yang seterusnya adalah muhsin. Al-muhsinin
Kemudian al-mukhlisin naik sikit. Muhsin ini orang yang dia ni suka memperbaiki perbuatan dia tu, dia sentiasa ihsan, dia sentiasa melakukan yang terbaik. Kemudian dia naik sikit kepada kategori al-mukhlisin. Al-mukhlisin ni lah maksudnya orang yang benar-benar ikhlas, someone is really sincere in whatever he's doing. Dia tidak mengharapkan sesuatu yang lain melainkan mengharapkan ganjaran dan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu tuntutan dalam Al-Quran. Dan selepas mukhlisin itu barulah diletakkan level muttaqin itu sebagai level yang tertinggi. Walaupun begitu secara keseluruhannya Muslim, mukmin dan muttaqin itu termasuk sebenarnya di dalam muttaqin ini orang yang mukhlisin, orang yang muhsinin, orang-orang yang dipanggil ahlut ta'ah, mereka-mereka yang sentiasa taqarrub kepada Allah SWT, dan mereka ini adalah tergolong daripada kalangan orang-orang yang bertakwa. Dan ada perbezaan ke? Soalan itu mungkin bertanya, ada perbezaan ke? Macam ada perbezaan je. Sebenarnya memanglah beza. Perkataan itu secara linguistically is a different term kan. Muslim, mukmin, muttaqin memang different. Tapi dia datang dalam satu package. Yang menjadikan dia berbeza ada kemungkinan. Sebab saya dah katakan dalam Al-Quran, sehingga Nabi sendiri mengatakan bahawa Allah suruh aku menjadi orang Muslim. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Tidak pula Nabi kata wa umirtu an akuna minal mu'minin. Maksudnya dia kena menjadi orang yang Muslim, yang menyerahkan diri. Tapi dengan maksud yang sebenarlah. Yang menjadi isu ialah dalam satu hadis Nabi pun ada menyebutkan bahawa di akhir zaman nanti Nabi mengatakan akan berlaku suatu keadaan di mana antaranya dalam banyak-banyak perkara yang disebutkan, Nabi menyebutkan la yabqal Islam illa min ismi. Islam itu nanti di akhir zaman hanya kekal hanya pada namanya sahaja. Namanya Islam, orang tu namanya misalnya namanya Khairul, Khairil ataupun apa-apa saja namalah, Ghazali misalnya. Tetapi sikapnya, akhlaknya, perbuatan tindakannya itu tidak menunjukkan dia seorang yang beriman, patuh dan tunduk, apatah lagi untuk menjadi seorang yang taat. Kerana itu hadis-hadis Nabi juga ada menyebutkan, dalam Al-Quran sendiri ada menyebutkan. Sebab itu kita seolah-olah nampak macam Islam ni ini ranking bawah ni, Muslim atas, mukmin atas sikit, betul tak? Betul. Kita nampak begitu kan? Tapi dalam Al-Quran tidak begitu sebenarnya. Kalau Islam itu difahami in its true sense of meaning. Kalau Islam itu difahami in its true sense of meaning, maksudnya orang yang tunduk dengan penuh kepatuhan, dia tak jadi isu sebenarnya, dia adalah satu package sebenarnya. Sebab dia datang daripada kalimah-kalimah yang dalam Al-Quran juga yang menyatakan Islam itu adalah agama yang benar di sisi Allah kan. Baik, yang jadi isu ialah apabila dalam Quran juga ada menyebutkan waqalatil a'rabu amanna. Berkatalah seorang orang kampung, al-a'rab, amanna, Badawi yang mengatakan kepada Nabi, amanna, kami ni dah beriman. Walakin qulu aslamna, tapi Nabi kata tak, kamu hanya mengatakan aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Kamu hanya sebenarnya baru mengaku Islam, kamu belum beriman, dan iman itu walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Maksudnya memanglah level nabi-nabi sudah tentulah perkataan Islam, Muslim, ketundukan itu adalah sesuatu yang memang telah dibentuk dan ditetapkan sunnatullahnya oleh Allah. Nabi ini kekasih Allah, pilihan Allah, tentunya barang tentu tidak akan menyanggahi apa yang ditetapkan oleh Allah, betul. Tapi bagi kita manusia biasa ini yang bukan Nabi dan Rasul ini, dia akan berlaku situasi itu. Ini dikuatkan lagi dengan hadis yang menyatakan pada satu masa nanti Nabi kata akan berlaku manusia ini hanya tinggal Islam itu pada nama. Satu hadis lain juga menyebutkan satakunu fitanun, akan berlaku fitnah pada akhir zaman. Fitnah ni macam mana keadaannya? Nabi kata satakunu fitanun kaqita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan. Seorang itu dia oleh kerana fitnah yang sangat dahsyat pada akhir zaman nanti, dia akan jadi Muslim, mukmin pada waktu siang, wa yumsi kafiran,
pada petangnya dia jadi kafir. Wa yumsi mu'minan, esoknya petang dia jadi Muslim. Wa yusbihu kafiran, petangnya pula dia jadi kufur. Apa berlaku? Kerana di paginya mungkin paginya dia sembahyang subuh, tetapi petangnya dia pergi gereja. Oleh kerana desakan-desakan yang mungkin kita tak tahu apa yang berlaku pada zaman akhir zaman nanti, desakan ekonomi ataupun sebagainya, menyebabkan orang itu boleh sahaja mengubah imannya daripada Islam kepada kufur. Dan ini memang berlaku. Sebab itulah kita sentiasa mahu melihat dan mahu memastikan bahawa dalam level mukmin itu, kalau kita tengok surah As-Sajdah kan, surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum, kan selepas kita daripada surah Sajadah tu ada ayat yang menceritakan wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar wa ammal ladzina amanu. Ada ayat itu menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang beriman akan dikurniakan pahala masuk dalam syurga. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu. Jadi maksudnya di situ pula ada kategori yang disebut fasik. Orang yang mukmin, orang yang muslim, dia tidak sampai level mukmin, tetapi dia muslim yang mungkin tidak patuh kepada ajaran agama, melakukan dosa-dosa besar maupun dosa berterusan dalam dosa kecil, menyebabkan dia dikategorikan sebagai orang yang fasik. Jadi di situ ada beberapa kategori-kategori yang saling berkait. Mula-mula Islam mesti dulu. Kita mesti mengaku dulu Islam, kemudian buktikan dengan keimanan yang sesungguh-sungguhnya. Daripada situ kita akan dapat melihat sifat dan sikap yang terbaik yang ditunjukkan itu akan menjadikan orang itu sampai kepada tingkat muttaqin. Jadi di situ saya rasa ada hubung kait antara ketiga-tiga sebenarnya, dan juga dia akan juga boleh berlaku pemisahan. Kalau orang itu sudah fasik, dia tentulah sukar untuk mendapat level muttaqin. Dia kena pastikan dia mukmin dan sentiasa memelihara keimanannya itu, kerana iman ni dia akan yazid wa yanqus. Ada ketikanya imannya kuat, ada ketika imannya rendah, ada ups and down. Jadi sebab itulah dia sentiasa perlu kepada sokongan, suasana yang baik untuk terus istiqamah atas jalan kebenaran, jalan agama. Saya rasa mungkin untuk soalan yang pertama boleh menjawab kan? InsyaAllah terjawab, Ustaz. Jadi saya tertarik dengan jawapan-jawapan yang Ustaz berikan. Contoh macam tadi Ustaz ada sebutkan bahawa istilah-istilah yang digunakan, contoh Muslim, Mukmin dan Muttaqin ni ada peringkatnya. Jadi kita dahulukan dengan Muslim, kemudian Mukmin, dan Muhsinin, Mukhlisin, dan yang terakhirnya Muttaqin. Tapi secara keseluruhannya Muhsinin dan Mukhlisin ini juga termasuk dalam Muttaqin juga, ya Ustaz? Ya betul. Saya nak tambah sikit oleh kerana Surah Farid dah sebutkan tu. Sebenarnya di dalam Al-Quran, saya pun ambil ayat ini, surah Luqman. Kebetulan yang saya quote ayat-ayat ini sebenarnya adalah ayat yang saya tengah baca untuk tadarus. Jadi saya tak sempat nak cari rujukan-rujukan sebab saya diminta. Tak apa Ustaz, ilham tu terus datang. Betul. Ilham tu datang. Dia kena minta banyak-banyak dengan Allah. Allahumma alhimni rusyd. Allahumma allimni, banyak-banyak doa. Allahumma allimni min ladunka ilman nafi'a. Doalah banyak-banyak, ya Allah, ajarkan Allahumma allimni min ladunka ilman nafi'a. Ilman nafi'a. Ajarkanlah kepadaku ilmu dari sisimu. Ni orang panggil ilmu laduni ni. Tapi kita tak maulah ilmu laduni dalam konteks yang negatif. Kita bukan nak minta Allah ajar kita supaya boleh masuk rumah orang tak nampak. Kita tak nak yang macam tu. Kita nak minta Allah sentiasa berikan kepada kita ilham yang baik. Jadi kebetulan tengah baca Quran, saya jumpa start dia dengan surah Al-Furqan. Nanti saya akan pergi pada surah Al-Quran. Tapi yang saya baru baca surah Luqman ini, ayat 22 itu, saya nampak kata ayat ini memang cantik. Allah sebut wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Walillahi aqibatul umur. Jadi ayat ini saya nampak orang yang, dan nanti saya nak gabungkan sebenarnya takwa itu dia adakah hanya melibatkan soal pengabdian kita kepada Allah semata-mata, ataupun dia ada aspek-aspek lain yang mesti juga diperhatikan untuk mendapat level takwa tadi. Dalam ayat ini Allah menyebutkan wa may yuslim wajhahu ilallah, siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah SWT dengan maksud ketundukan, wa huwa muhsin, dia adalah orang yang melakukan kebaikan. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa
maka dia akan mendapat ikatan yang kukuh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini juga menunjukkan bahawa adanya maksudnya muttaqin tadi dalam banyak bentuk sebenarnya disebut dalam Al-Quran. So, saya pun sebab saya pun selalu baca surah Luqman, jadi saya pun macam bila ayat yang Ustaz sebut tadi, saya pun terfikir panjang juga ayat tu. Saya pun terfikir panjang ayat tu sebenarnya. Maksudnya perkataan muhsin tu memang ada dalam Al-Quran. Sebab itu saya fikir yang saya refer ini Profesor C.D. Ghazalba, Dr. C.D. Ghazalba, penulis yang saya ada koleksi buku-bukunya, tapi dia tak tahulah, saya pun tak pasti sama ada ramai orang mengenalinya seperti Buya Hamka ataupun tidak. Tapi mengikut beliau, dia ada kategori. Saya mungkin rasa kategori yang beliau yang dia buat itu adalah berdasarkan pembacaannya kepada surah-surah seperti ini, rujukan kepada ayat-ayat seperti ini. Baik. Okey, baik. Okey, kita sudah selesai dengan soalan pertama ya, Ustaz. Ya. Jadi insyaAllah kita beralih kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua, apakah ciri-ciri orang yang bertakwa, Ustaz? Okey. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang ini kita pergi kepada sedikit perbincangan. Banyak sikitlah perbincangannya kerana dia melibatkan definisi. Definisi. Tadi saya telah pun menyebutkan tentang apakah measurement, how do we measure muttaqin, macam mana kita nak boleh nampak muttaqin. Sebab kita nak muttaqin ni seperti kalau dalam undang-undang dia menyebutkan justice must not only to be done but it must seem to be done. It must seem to be done. Apa yang disebut kita dalam menegakkan keadilan kepada semua pihak dalam perbicaraan dan sebagainya, bukan hanya di atas kertas. Bukan hanya kata okey kita akan buat. No, kita kena buktikan. It must be seen to be done. Bukan hanya to be done, tapi it must seem to be done. Kita nampak, maksudnya kita akan nampak. Takwa ini bukanlah sesuatu yang bersifat teori, bersifat fata morgana, nampak daripada jauh, datang dekat, tak ada. Kita tidak ada takwa yang bersifat retorik, tetapi takwa itu mestilah something yang boleh disebut mengakar umbi, membumi dan dekat dengan apa yang kita sebut, dekat dengan hikmah kepada masyarakat. Kita ada reach out, dapat mendekati dan dirasai. Yang pentingnya dirasai oleh orang di sekeliling kita. Kalau kita ini takwa, rajin ke surau misalnya, orang takwalah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, barang siapa yang kamu lihat sentiasa melazimi ke masjid, bersolat di masjid, ketahuilah bahawa dia adalah orang yang beriman. Bertakwa. Beriman dan bertakwa lah. Iman. Seorang mukmin, seorang mukmin yang a true believer. Tetapi kalau takwanya itu hanya bersifat apa yang disebut virtual, hanya bersifat dengan Allah, dengan penciptanya, tetapi seorang yang rajin ke surau, ke masjid beribadah, namun sikapnya masih kata orang keras ataupun masih bersikap kasar dengan ahli keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan isterinya, kan? Kita tak dapat rasa takwanya, hasil takwanya, kemanisan takwa dia tu mungkin hanya untuk diri dia. Oh, dia jadi seorang abid, beribadah malam, bangun malam, tapi esok pagi isteri dia tak buat sarapan pagi, lambat buat sarapan pagi, lambat minta apa yang dia minta, habis satu rumah dia sumpah serana ditengking isteri, kan? Jadi tentulah itu bukan sebagaimana yang diajar oleh Nabi, kan? Jadi sebab itu saya sebutkan nanti kita nak lihat lebih jauh daripada itu. Kalau dalam konteks family pun kita nak lihat the effect of taqwa. Saya sebutkan tadi, taqwa ni is something that is intangible. Benda kita tak nampak, benda invisible. Dari sudut dia punya esennya kita tak nampak, tetapi dari sudut efeknya kita nak dia nampak. Kita nak dia nampak. Dari sudut apa nanti saya akan bincangkan sedikit. Jadi muttaqin ini disebut ataupun sifat orang yang bertakwa ini kita boleh lihat daripada beberapa bentuk definisi. Kalau saya boleh mulakan, misalnya muttaqin ini disebut dalam paling dekat dengan kita ialah dalam surah Al-Baqarah 283 berkaitan dengan puasa lah.
Betul tak? Syahrul Ramadan kutiba alayya allazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa, dan banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan tentang takwa ni. Apakah maksud takwa? So dalam takwa, kalau kita lihat di dalam ayat ini, dia takwa ni definisinya, adakah maksud orang yang selalu pergi makan di restoran takwa? orang yang mungkin ramai yang tahu kan restoran takwa di Seri Gombak tu memang itu tempat yang anak saya pun sekolah kat belakang sekolah tahfiz, dekat belakang sekolah tu. Setiap pagi saya memang akan selalu lalu, memang wajib lalu depan restoran takwa. Pukul 6 pagi ramai jemaah-jemaah masjid-masjid sekitar tu, lepas main subuh memang mereka berkumpul kat situ. Memang confirm itu semua orang-orang muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, sebab dia sembahyang subuh berjamaah di masjid dah confirm. Jemaah. Kemudian pergi pula makan kedai takwa, double muttaqin. Baik, itu saya bergurau je. Tak apa Ustaz. Jadi muttaqin ini yang disebut di dalam Al-Quran la'allakum tattaqun itu kan dengan perkataan la'alla. Orang yang berpuasa ini, yang melalui bulan puasa sebulan setiap tahun, kalau saya dah 40 tahun lebih dah puasa, dia bergantung sebenarnya. Bergantung kepada kualiti puasa kita itu. Kualiti puasa baik, maka dapatlah takwa tadi. Sebab dia tidak akan ada satu garanti. Dia sebut la'alla. La'alla ni dengan harapan, meletak harapan. Moga-moga. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dengan erti kata, dia ni, kalau kita tengok dari sudut puasa lah, oleh kerana kita berada dalam bulan Ramadan, kita bincangkan puasa itu dalam skop yang sedikit kecil lah, Ramadan. Puasa itu. Falsafah puasa ini untuk melahirkan orang yang bertakwa, sebab saya lihat dalam tafsir Ibn Katsir ni, dia ada memberikan satu definisi yang sama dengan apa yang saya nak sebut ni. Oleh kerana kita diminta untuk abstain. Fasting in Ramadan means that we abstain ourselves from something permissible. Eating and drinking is something that permissible for us, unless it is a haram item. Then we are not allowed to consume. Tapi kalau air sirap Bandung, mi Jawa, yang saya sebut ni semua menu-menu yang saya dah buat bulan puasa ni lah. Banyak yang first time saya buka YouTube, tengok dekat channel Cik Nom, banyak Cik Nom ni dapat pahala. Saya doakan dia, sebabnya orang buat video ni, dia mengajar kita sebenarnya ilmu ni, bukan mengajar yang dalam bentuk tazkirah macam ni, dia ilmu. Betul, ilmu, apa saja ilmu menu. Kita nak masak mi Jawa, tak tahu, kita buka tengok kita. Jadi benda-benda yang kita boleh makan ni halal ni, Allah minta kita berhenti. Kalau orang Kelantan kata kita Faris, orang mana Faris? Oh, saya dari Melaka Ustaz. Oh, Melaka. Tak apa. Saya orang Melaka. Orang Melaka, atas pagar, ulang atas pagar. Melengkau atas pagar. Kita diminta untuk meninggalkan sesuatu yang halal pada kita pada bulan di luar Ramadan. Kita biasa minum makan semua. Kulu washrabu, makanlah, minumlah, kan benda halal. Benda yang harus dibenarkan. Tapi Allah nak didik kita dengan tarbiyah bulan Ramadan ini. Saya ingat lagi apa yang saya sebut ni adalah exactly sama dengan apa yang saya dengar daripada mulut almarhum Tuan Guru ni. 60,000 saya selalu pergi kuliah dia, kuliah tafsir almarhum. Ini yang disebut. Dia kata puasa ni, dia kata adalah untuk nak latih kita supaya kita boleh boleh ni boleh teher. Maknanya kita boleh stop ourselves, we can refrain. We can refrain ourselves from doing something that is permissible, so that it would help us to avoid and to distance ourselves from something that is impermissible. Kalau benda halal pun kita boleh tinggal, maksudnya takkan benda haram kita tak boleh tinggal. Lagilah patutnya kita tinggalkan. Benda yang halal, benda yang haram, patutnya kita boleh minum. Tapi kita sengaja memilih untuk tidak minum kerana nak patuh kepada perintah Allah. Kenapa benda yang memang haram dah tentu agama larang dan ada dosa dan akan dicatat segala amalan kita dibalas nanti di akhirat dengan siksaan. Kenapa kita saja-saja cari pasal buat? Jadi itulah falsafah nak melatih takwa itu.
untuk memastikan kita dapat dapat abstain, kita dapat control, kita ada sense of control, kita boleh control dengan tarbiyah yang rabbaniyah, tarbiyah yang Allah susun ini. Ini Allah yang susun tarbiyah puasa ini, bukan syariat Nabi, syariat Muhammad sahaja, syariat sebelum-sebelum ini pun ada puasa, kerana ia terbukti sebagai satu jalan yang ampuh, cara yang sangat ampuh untuk mendidik. Kadang-kadang kita ini kalah dengan lapar. Jadi bila lapar tu kita jadi slow, nak marah-marah banyak pun tak larat, tak ada tenaga. Nak pergi berjalan-jalan, buang-buang masa pun tak ada, duduk je lah baca Quran. Saya pesan ke anak-anak saya kat rumah ni, lah maklumlah 9 orang kat rumah ni. Masing-masing Allah Akbar, ramai. Ramai. Yang nak hafal, yang 4 orang yang sekolah tahfiz, yang setiap hari nak kena ada tasmid. Jadi saya kata tak payahlah, duduklah kat sini, bacalah Quran, tak payah buat apa pun lain. Biarlah abah masak kat dapur. Kamu semua duduk baca Quran. Nanti dah siap, nanti makan petang kita makan sama-sama. Tak payah tolong abah pun tak apa. Saya memang masak kat rumah. Baik dengan isteri lah. Jadi kan, sifat-sifat muttaqin ni kalau kita nak pergi panjang sebenarnya, definisi sangat banyak. Saya mungkin pilih, masa kita tak banyak kan Faris, kita dah sampai suku berapa sebenarnya? Kita tadi kalau saya saya tengok boleh je ni 10 suku. Boleh Ustaz. Kita berhenti, nak berhenti pukul berapa ni? Kalau ikutkan masa tadi kita bermula 10 suku dan kita diberi masa 1 jam. 1 jam sahaja kan. Baik, kita ada 3 soalan lagi. I have to be really quick on this definition. Sebab definition ni agak panjang. Kerana saya tak nak saya nak start bagi saya punya world view, saya punya thinking on what is taqwa that I understand. Dan saya rasa yang paling layak untuk memberikan definisinya adalah Al-Quran itu sendiri. Biarlah Al-Quran sendiri bercakap tentang konsep muttaqin ini kerana ia memang datang dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi saya memulakan dengan definisi yang saya ambil daripada skop Ramadan dan skop puasa itu sendiri ya. Kerana kita nak melahirkan orang yang bertakwa ini, yang Saidina Umar kata, Ubay bin Ka'ab tanya dia, apakah itu takwa? Dia tanya balik kepada Umar, pernah tak kamu lalu jalan-jalan yang penuh dengan duri-duri dan kaca-kaca, benda-benda tajam? Pernah. Jadi apa kamu buat? Umar kata, tentulah aku akan mengelak jengkit-jengkit kaki aku akan I will maneuver and try to avoid from stepping on those sharp item. Kan? Itu dia kata okey, mana 1 jam saja. Okey, jadi saya rasa saya kena betul-betul cepat sebab banyak juga nota yang saya sediakan ni. Baik, itu yang Saidina Umar kata. Saya rasa semua orang pernah dengar apa yang Saidina Umar sebutkan. Nanti saya akan pergi kepada apa yang definisi yang diberikan oleh Saidina Ali radhiyallahu. Sedikit definisi daripada Al-Quran. Al-Quran berkaitan dengan apakah itu yang dimaksudkan dengan muttaqin. Sebenarnya yang kita biasa jumpa ialah ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, itu satu. Kemudian ada ayat saya kena tengok sikit catatan saya ni. Ayat ni saya ambil daripada surah Ali Imran. Tuan-tuan boleh rujuk surah Ali Imran. Ayat 15-16 yang saya gunakan sebagai definisi untuk takwa itu sendiri kerana Al-Quran sendiri yang explain. Dalam Al-Quran ayat 15-16, qul a'unabbi'ukum bi khairum min dzalikum. Dalam ayat ke-14 Allah cerita zuyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min min dzalikum lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri. Ada benda lebih baik, syurga yang mengalir air di bawahnya, khalidina fiha wa azwajum mutahharatun, dan isteri-isteri yang sentiasa suci, wa ridwanun minallah, dan Allah memberikan keredaannya kepada kamu, wallahu basirun bil ibad. Kemudian ayat yang seterusnya menyebutkan siapa yang bertakwa ni, sebab dia nak bagi kepada lillazina taqaw. Sifat lillazina taqaw ni siapa?
Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. Pertama, sifat orang yang bertakwa ni, dia sentiasa menyebutkan di dalam hatinya, dalam perkataannya, ya Allah, kami ni telah beriman kepadamu. Rabbana innana amanna faghfir lana. Doa, minta Allah ampunkan dosanya dan jauhkan kami daripada azab benar. Inilah yang kita baca doa ni sepanjang Ramadan ni kan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa lah, yang sentiasa membaca dan menyebut. Kemudian diikuti ayat ke-17, as-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil-ashar. Antara ciri-ciri yang seterusnya, lillazina taqaw, untuk orang-orang yang bertakwa yang Allah nak berikan ganjaran yang lebih baik, iaitu syurga ni, ialah Allah kata orang bertakwa ni orang-orang sentiasa sabar. Sabar apa? Sabar menjunjung perintah Allah. Memanglah penat, memanglah kita letih, memanglah kita rasa gundah gulana, tak boleh keluar rumah, terkurung dalam rumah dah dekat 2 bulan. Benar, was-sadiqin, sentiasa benar dalam perkataan dan hatinya. Sebab itu kita bercakap hati-hati, menulis di media sosial, kita nak share apa-apa sahaja info yang kita belum pasti, kita jangan share. Jadi perkataan yang benar dari sudut apa sahaja perkara, termasuklah perkara agama. Sudah tentu dalam perkara agama kita berpegang dengan apa yang benar berdasarkan kepada Quran dan Sunnah, dari sudut perkataan kita dan hati kita, menerima yang benar-benar sahaja. Kemudian wal qanitin, dan orang sentiasa taat perintah Allah, itu sifat orang yang bertakwa. Dan wal munfiqin, dan orang yang sentiasa berinfak, dan bulan Ramadan dan juga sepanjang Covid ni, alhamdulillah banyak kita lihat orang yang bermurah hati, melakukan kebajikan, sentiasa infak. Kemudian saya sengaja ambil ayat ini kerana dia ada kaitan dengan sahur, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang sentiasa meminta ampun kepada Allah pada waktu sahur. Sebab tu kena bangun kat sahur ni, minum air seteguk dengan kurma pun tak apa, yang pentingnya nak mohon ampun itu pada waktu sahur. Disebut tu spesifik mainnya, wal mustaghfirina bil ashar. Kemudian ayat seterusnya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm, kan yang kita selalu baca. Jadi ini antara definisi-definisi yang mungkin kita boleh lihat apakah yang dimaksudkan dengan daripada Al-Quran. Kemudian saya nak berpindah kepada aspek yang lebih bersifat manusiawi. Kalau tadi kita melihat ianya menyentuh soal Rabbani, ketundukan, walaupun ada elemen manusiawinya di situ, munfiqin, infak, bagi pada orang. Betul tak? Kemudian tapi keseluruhannya lebih kepada hubungan dengan Allah, minta ampun dengan Allah, taat dengan Allah, sabar dengan Allah, qanitin, taat dengan Allah dan sebagainya. Jadi yang ini saya rujuk kepada ayat surah Al-Baqarah 177. 177 di dalam di dalam surah Al-Baqarah 177 ini Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir. Nampak?